Maka tidak dijangka semua puak-puak pembesar Quraisy daripada bawah sampai ke atas semua turut serta. Merempun hampir 1000 orang. Maka jumlah ada 313 dengan 1000 jauh beza lah tuan-tuan. Tapi mengapa? Dan itu merupakan perang pertama dan dikira besar. Dalam keadaan orang Islam puasa, dalam keadaan persiapan perang yang amat dhaif, tak ada persenjataan, tapi perang ni perang menang. Sebab kerana Allah Ta'ala bantu. Elemen pertolongan Allah ni Allah ajak dalam perang Badar. Kita jangan lupa orang yang berjuang Islam. Elemen bantuan Allah. Dan Allah sebut perang Badar ni dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3 dengan nama وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya Allah telah membantu kamu dalam perang Badar walhal kamu dalam keadaan lemah, adillah. Maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Jadi dibantu dengan tentera malaikat. Mula hantar 3,000, double lagi jadi 5,000. Musuh nampak ramai, tapi manusia tak nampak. Musuh nampak tentera-tentera di kalangan malaikat. Jadi perang Badar inilah kemuncak manifestasi kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah itu diwarisi. Sebab itu zaman Nabi itu dinamakan zaman An-Nubuwah, zaman kenabian. Dalam hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sebut kat kita tuan-tuan 5 fasa yang bakal dilalui. Zaman Rasulullah, fasa pertama dinamakan zaman An-Nubuwah, zaman kenabian. Dalam hadis yang panjang ni Nabi sebut agak-agak lah, kita ni duk fasa nak buat berapa? Semua dia ada 5 aja, 5 fasa. Orang Islam lah, orang non-Muslim lantak kita, Nabi tak sebut. Kata Rasulullah SAW, takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'ha. Bakal berlaku di kalangan kamu zaman kenabian. Maka selama mana Allah Ta'ala nak dia kekal, dia kekal. Jadi zaman kenabian ni 13 tahun campak 10 ialah berapa? 23 tahun. Itu dinamakan zaman An-Nubuwah. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Hak kedua dinamakan zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Tertegak khilafah ni hari yang Rasulullah wafat, bergantilah khilafah. Nabi Muhammad zaman nubuwah dipanggil 23 tahun. Wafatnya Rasulullah hari itulah tertegaknya khilafah, bermula dengan khilafah Khulafaur Rashidin. Ada 4. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Jadi campur zaman khilafah Khulafa Rashidin 30 tahun. Kemudian zaman khilafah ni disambung oleh kerajaan. Khilafah Islam dinamakan Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyi, dia punya pusat dia, pemerintahan dia itulah di Damsyik, Syria sekarang ni, Damsyik. Lama mana merintah? Hampir 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Kemudian habis zaman Khilafah Umayyi, sambung dengan Khilafah Abbasi. Abbasi ni di Baghdad. Tuan-tuan cuba perhati, zaman khilafah memerintah ni, negeri-negeri mereka lah jadi ke mana? Boleh dikatakan semua tempat-tempat zaman khilafah ini negerinya hancur diperangi oleh musuh Islam. Dia tak mau dah bagi ada kesan-kesan. Tapi orang tak lupa, kerana itu sejarah. Maka zaman khilafah yang ketiga, khilafah Bani Al-Abbas, yang berpusat di Iraq, di Baghdad ketika itu, terdiri daripada beberapa 55 orang khalifah yang dan berlalu hampir 446 tahun. Tu dia punya lama. Maka selama ini umat Islam ni ada penjaga dia, ada khalifah yang menjaga. Tamat khalifah Bani Al-Abbas di Baghdad, golongan adik-beradik kaum puak keturunan Bani Umayyah hak pertama ni sebahagian seberang masuk ke semenanjung Iberia.
Masuk ke semenanjung Iberia ni, dia masuk menyeberang pergi ke Spain, Spanyol. Tu Spanyol tu tuan-tuan ni nak Piala Dunia pula, antara kuasa bola dunia. Daripada kelab di Spain ni, Barcelona, kemudian Real Madrid. Acik tanya anak-anak muda, kalau sejarah di Spanyol, dia kenal sejarah apa? Bola Real Madrid, Barcelona, Atletico. Ini sejarah yang sepatutnya, sejarah yang paling utama, sejarah Islam. Baik tu saya berazam sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala buat rezeki. Saya nak pergi tengok juga Spain ni. Bukan nak belajar sebab dia negara Eropah, tidak. Kerana di Spain ini dianggap sebagai kerajaan Bani Abbas yang kedua setelah mana Bani Abbas, Abbasiyah yang pertama di Baghdad. Dan yang dahsyatnya, kalau di Baghdad 446 tahun Islam memerintah, tuan-tuan, bila masuk ke Spanyol, Islam memerintah 800 tahun lebih. Baik tu katanya lah, muka orang Spain ni muka Arab, makanan Arab, bentuk muka bumi dia Arab. Itu dia. Dan segala-galanya, kalau ketika awal orang Islam masuk ni penuh gereja berubah jadi masjid. Bila Islam jatuh, gereja yang jadi masjid ubah pula jadi gereja. Itu dia. Kemudian bersambung khilafah Islam. Waktu itu hampir seluruh Eropah Islam merintah. Jangan kita lupa sejarah. Islam pernah bertapak di Eropah. Kalau khilafah Islam Bani Abbas yang kedua di Spanyol ini tak jatuh, kata ahli sejarah, Eropah sampai sekarang ni lebih Islam daripada kita. Di antara petunjuknya, kalau tuan-tuan ke Eropah, siapa yang pernah, antara akhlak Islam bersih, beradab, duduk kat dia. Bukan duduk ke kita ni. Walhal Islam turun di tanah Arab. Tapi cuba tengok negara Arab mana yang negara yang tidak bergolak. Dari sudut beradab, dari sudut sopan santun, beretika, berintegriti, duduk kat masalah, duduk ke Eropah. Sebab itulah di akhir zaman Nabi pernah sebut bangsa ni dia akan patah balik esok dan dia lebih mudah menerima Islam. Sebab itu sejarah membuktikan dulu Islam pernah merintah hampir 3 suku dunia dan Eropah hampir semua. Sebab pusat dia. Bahkan orang Spanyol tinggal bahasa Spain, cakap Arab. Pakar bahasa Arab yang mengarang kitab Nahu yang paling masyhur, kitab Matan Alfiyah Ibn Malik, duduk di Andalus. Bukan calon-calon orang sejarah Islam ni. Maka khilafah Islam bersambung lepas pada tu dengan khilafah Turkiyah Osmaniyah. Akhir sekali tahun 1924 Kamal Atatürk lah di tangannya runtuhnya khilafah Islam. Katanya dia keturunan Yahudi. Bila jatuh Islam, Turkiyah, kerajaan Turkiyah Islamiyah, khilafah Islamiyah, Turkiyah Osmaniyah di Turki ni tahun 1924, start daripada tahun 1924 itu umat Islam sudah lagi tidak mempunyai penjaganya. Maka hanyut kita orang Islam. Itu baru fasa yang kedua. Baik itu masuk fasa ketiga, Nabi sebut kita akan lalui fasa yang ketiga, thumma takunu mulkan 'addan fayakunu ma syaa Allah ayakun thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha. Habis khilafah semua ni, kita akan lalui zaman raja yang menggigit, raja yang menzalimi. Masuk fasa keempat, mulkan jabriyah, pemerintah raja yang memaksa kehendak dia kepada rakyat. Lah kita duduk tahu mana? Saya yakin lah ni kita duduk hak keempat. Sebab lah sekali Nabi sebut thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah fasakata. Fasa hak lah sekali, fasa kelima, Nabi kata kamu akan lalu patah balik khilafah yang ikut manhaj kenabian. Lepas tu Nabi senyap ya, Nabi tak kata apalah. Maka khilafah di atas manhaj kenabian inilah yang orang sedang tunggu sekarang ini, dan kita yakin insya-Allah berdasarkan banyak hadis Nabi, benda ini akan berlaku di akhir zaman, sama ada dengan turunnya Imam Mahdi Al-Muntazar, lepas turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk tegakkan balik syariat Nabi Muhammad, nak terang ke orang Kristian ni, orang Nasrani, hak apa buat ni satu benda yang amat mungkar. Sampai Nabi Isa kena turun semula akhir zaman nak cerita hamba buat ni satu benda yang mungkar paling besar, kena cerita balik. Tapi tuan-tuan, kita tengok umat Islam, kenapa keadaan kita lemah hari ini? Kerana dalam hadis daripada Thauban
Maula Rasulullah, Nabi dah perinci dah kita ciri-ciri umat Islam. Khataman. Nabi kata yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Satu hari akhir zaman, sebelum munculnya zaman khilafah ala minhajin nubuwah, satu umat manusia, umat Islam, umat Muhammad ni, dia akan dikerumuni oleh musuh-musuh Islam macam orang remun talam nak ambil benda makanan berebut. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bila sebut begini, faqala qailan wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sahabat-sahabat dengar ni, dia tanya Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah, bila orang duk remun kami ni, kita sikit ke zaman tu? Nabi kata, bal antum yawma idzin katsirun. Hampa bukannya sikit. Jumlah hampa ramai. Hari ni jumlah kita orang Islam 1.7 bilion. Kalau tak silap saya data dan fakta, jumlah orang Islam di Malaysia mengatasi orang non-Muslim. Tapi pasal apa kitanya lemah dan hina? Sebab kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Ramai, tapi ramai macam buih banyak, buih macam buih di laut. Buih di laut memang banyak. Apa maknanya buih? Satu tamsilan yang diberikan oleh Rasulullah. Buih di laut ni banyak, tapi sekali ombak dia balut jadi ke mana? Sekali dia balut, relai, pecah. Umat Islam tidak ada kesatuan pemikiran. Umat Islam tidak berpegang dengan akidah. Kalau letak di depan antara pilih agama dengan akidah, dengan pilih benda makan, pilih ekonomi, dia pilih benda makan. Kita tidak menafikan ekonomi perlu mantap. Kita tidak menafikan makanan itu perlu. Tapi dalam hal kita berdepan dengan dunia ni, kita akan pilih, itu naluri manusia. Kecuali orang beriman kepada Allah. Bahkan yang lebih parah zaman itu, zaman ini, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Nabi habaq dah. Allah ni dia akan cabut rasa gerun daripada musuh Islam. Sebab itu musuh Islam tak hormat kita pun. Dia tak heran dah orang Islam. Lebih parah Nabi sebut, wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum alwahn. Allah akan campak dalam hati kita ni. Nabi habaq siap dah satu penyakit nama dia wahan. Bila Nabi sebut, sahabat-sahabat terkejut. Tak pernah dengar kalimah al-wahnu. Dia tanya pula Nabi Muhammad, ya Rasulullah, faqala qailan wa famal wahnu ya Rasulullah. Wahan tu apa? Nabi kata dah, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan kepada dunia, benci kepada mati, dalam arti tak minat nak ke akhirat. Ada hari ini terang, jelas dan nyata. Itulah dia tuan-tuan apa yang disebut, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kita ni orang Islam jadi lemah. Kita tak boleh jadi tuan di bumi sendiri, sebab orang lebih, kalau letak dia sebut tadilah, orang akan memilih benda, orang akan boleh makan, orang akan boleh duit, wang berbanding akidah dan agama. Agama habis-habis. Jadi itulah apa yang saya nak sebutkan. Jangan kita lupa susah payahnya darah yang ditumpahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Muqaddimah dia, inilah perang Badar. Berlaku bila? Bulan Ramadan, 17 Ramadan. Maka semangat perang Badar ni insya-Allah syaratnya ialah taqwa, beriman kepada Allah, kita akan menang dalam perjuangan Islam.